Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala terdapat teruskan siri kuliah Rabu malam Khamis. Malam ini kita menggunakan kitab Al-Halal wal Haram fil Islam. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita pada malam ini diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambung tanah, Cik Nasi. Muka surat apa? 316. Peminagan yang haram. Baik, sambungan muka surat 316. Di bawah tajuk peminangan yang haram. Jadi kita dah baca sebelum daripada ini tentang hukum berkahwin dalam Islam pada mukaddimahnya, dan juga berkaitan dengan melihat tunang wanita. Baik, malam ni kita masuk sambungan muka surat 316, peminangan yang haram. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi sebelum seorang lelaki dan perempuan membina masjid, mempanggil bina masjid, maka dia ada proses muqaddimah ataupun proses pendahuluan sebelum berkahwin itu. Yang pertama, kalau adat kita orang Melayu, dia ada merisik. Dan merisik itu dah dimasukkan dalam buku pendidikan Islam KSSM bermula tahun lepas. KSSM, merisik. Dan yang sebelum tu pun dah ada sebenarnya dalam buku teks. Bermakna dia satu adat yang diterima dalam agama. Merisik ialah satu proses untuk mengenal pasti status seorang isteri ataupun bakal isteri. Biasanya dilakukan oleh pihak lelaki lah biasanya. Dia merisik nak mengetahui status bakal isteri dia tu macam mana, dari segi kecantikan dia macam mana, dari segi keturunan dia, dari segi kekayaan dia macam mana. Nak tengok apa dia nak tengok. Cuma kita nak tengok fazfar bizatiddin taribat yadaka. Nabi suruh kita pilih yang beragama. Dia bukan mengaji agama, itu satu perbezaan yang beragama dengan mengaji agama. Mengaji agama sebab dia mengaji sekolah agama. Tidak semestinya dia beramal dengan ilmu yang dia ada. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, kalau dia beramal okeylah. Mana dia mengaji agama dan dia beragama. Mengaji sekolah agama dan dia beragama. Mana dia mengaji ilmu agama dan mengamalkan ilmu itu. Itu terbaiklah. Dia fokus pada amal. Walaupun perempuan itu tidak mengaji sekolah agama. Dia latar belakang dia sekolah biasa, bukan sekolah agama. Tapi dia mengamalkan agama yang dia ambil daripada guru-guru agama dia, ataupun mungkin ayah dia sendiri, mungkin mak dia sendiri sebagai ustaz dan ustazah, kita tak tahu. Dia tidak ada latar belakang sekolah agama, tapi dia mengamalkan agama. Amalkan agama itu yang paling penting lah kalau kita nak pilih seorang isteri. Begitu juga seorang suami. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, kalaulah kita jiran sebelah
rumah perempuan yang dia nak dipinang tu. Orang datang merisi, tuju rumah kita. Sebab kita yang paling dekat. Pergi tanya kita bagaimana perempuan di sebelah, anak perempuan sahabat jiran dia di sebelah tu macam mana. Jadi kita di situ disuruh jujur untuk menceritakan berkaitan dengan perempuan, anak perempuan jiran kita nak cerita jujur. Kalau dia baik, kita baik. Kalau dia jahat, kita cerita jahat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, kita tidak boleh menyembunyikan kebenaran. Di situ tidak dimasukkan dalam mengumpat. Kalau kita cerita keburukan, tujuan untuk nak selamatkan orang nak meminang tadi. Kita tahu perangai dia macam mana. Keluar pukul 10 malam, balik pukul 3 pagi contohlah. Ramai sangat geng-geng lelaki datang rumah dia, dibawa oleh orang berbeza contoh. Kita nak cerita. Kalau kita nak jaga aib, nak pakai hadis, sesiapa yang menjaga, yang menutup, man satara al-muslim satarahullahu yaumal qiyamah. Kita nak jaga itu. Sesiapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aib dia di hari kiamat. Maka sekadar kita kata macam ni, perempuan itu tidak sesuai untuk anak tuan. Perempuan itu tidak sesuai untuk cucu tuan contohlah. Kita kata tak sesuai, sudah, tak payah diperincikan kenapa tidak sesuai. Itu lebih selamat daripada kita cerita satu persatu benda-benda yang terperinci yang mungkin mengaibkan keluarga sebelah tu. Jadi kita disuruh cerita dengan jujur dan juga amanah. Sebab orang tanya kita, kalau kita tipu, hukum dia berdosa lah. Tipu tak boleh. Tipu sebahagian daripada salah satu tanda orang-orang munafik. Alamat ayatul munafikin salasun iza hadatha kadzaba. Salah satu daripada tanda orang munafik ialah bila dia bercakap, dia menipu. Kita tak boleh tipu. Contoh, ini kalau ada orang datang rumah kita, dia merisik macam tu, biasanya dia akan pergi tanya jiran sebelah, kawan pejabat dan sebagainya lah. Dia nak tahu macam mana keadaan anak perempuan seseorang yang dia nak pinang untuk anak dia. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, jadi bersikap jujur dan amanah. Bila ditanya, jangan main kona-kona. Okey. Fitnah tak boleh lah. Perempuan tu elok, tiba-tiba kita kata tak elok. Tu tak boleh. Lagi tak boleh. Juga dikira menipu dan berbohong. Itu satu. Baik, bila kita dah rasa okey, kita dah risik. Dah rasa dah kenan, dah sesuai dengan anak kita, maka kita bolehlah menghantar rombongan untuk melamar. Untuk dia melamar dan meminanglah sekaligus. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, apa dia melamar? Apa dia meminang? Lamaran seorang lelaki kepada seorang perempuan yang bakal dijadikan isterinya mengikut uruf setempat. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi uruf, kalau kita uruf kita Arab, uruf Arab, cara dia, adat rasam dia. Jadi kita ikut adat rasam kita. Kadang-kala dia buat kenduri masa meminang tu lebih besar daripada masa dia menikah. Masa wali, masa uruf, jadi macam-macam. Adat tidak sama. Jadi lamaran seorang lelaki ni meminang ni, lamaran seorang lelaki kepada seorang perempuan yang bakal dijadikan isterinya mengikut uruf setempat. Lamaran boleh dalam bentuk soreh, jelas. Kita sebut, seorang lelaki boleh sebut pada bakal isteri dia, bakal tunang dia, aku nak jadikan kamu isteriku. Itu nama dia lafaz soreh, jelas. Dia tidak ada makna lain dah. Makna dia yang tu je, nak jadikan dia sebagai isteri. Aku nak jadikan kamu sebagai isteriku. Itu jelas. Itu nama dia lafaz soreh. Dan boleh dalam bentuk yang sindiran, yang kinayah. Yang sindiran ni boleh diterjemahkan dengan berbagai-bagai tafsiran. Ikut niatlah kepada hak kata. Kalau tujuan untuk minang, jadi minang. Dia kata kamu cantik. Kamu cantik. Dia boleh tafsir memang dia puji saja. Ataupun kamu cantik tu dengan tujuan untuk melamar. Boleh juga. Itu nama dia ikut niat kepada yang kata. Ramai orang suka dengan kamu ya. Pernah kata itu dulu. Masa muda-muda dulu.
Tuan-tuan, kami dah muslimat yang dirahmati, itu nama dia kinayah tidak soreh. Ataupun kita kata saya nak memetik bunga di taman. Macam tu. Itu semua nama dia lafaz sindiran. Lafaz kinayah. Sama ada soreh ataupun sindiran. Orang dulu banyak dia kinayah. Dia banyak sindir-sindir. Orang hari ni pakai terus terang. Macam tu. Baik, tuan-tuan, kami dah muslimat yang dirahmati sekalian. Okey. Itu nama dia meminang. Bukan semua perempuan kita boleh pinang. Walaupun Islam menghalalkan perkahwinan, menggalakkan perkahwinan dalam Islam ni, tapi bukan semua perempuan yang boleh kita pinang dan bukan semua perempuan kita boleh jadikan isteri kita. Sebab tu kitab nama dia halal dan haram. Kita nak ngaji yang mana halal, yang mana haram. Ataupun lebih mudah, yang mana boleh, yang mana tak boleh. Dalam bab peminangan. Dalam bab peminangan, yang mana haram, yang mana halal, yang mana boleh, yang mana tak boleh. Yang tak boleh jangan buat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, kalau kita buat mungkin berdosa, tapi menikah boleh. Dia berdosa saja, tapi menikah sah. Nanti kita akan bahas. Baik, tengok peminangan yang haram. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu taala, tidak dihalalkan, yakni haram bagi seseorang Islam untuk meminang seorang wanita yang baru sahaja ditalak oleh suaminya. Tak boleh. Isteri orang lagi tak boleh. Masa dia menjadi isteri orang, memang haram kita nikah dengan dia, haram kita meminang. Selepas suami dia menceraikan dia, hukum dia masih lagi haram. Sebab dia masih di dalam iddah. Masih dalam iddah, hukum dia haram. Baru sahaja ditalak oleh suami, nak pergi minang tak boleh. Atau yang baru sahaja kematian suami, tak boleh. Suami dia meninggal, kita nak masuk minang tak boleh. Baik, selagi wanita itu masih berada dalam keadaan iddah. Iddah talak raj'i. Cerai talak 1, cerai talak 2 dalam iddah. Perempuan yang masih ada period. Orang Bali panggil period. Sini panggil apa, cikgu? Cikgu lama tengok. Sihat-sihat abang. Haid. Perempuan yang masih ada haid. Dia punya iddah 3 kali suci. Perempuan yang sudah ikan paus, Nabil, ikan paus. Sebab dia suka makan ikan paus. Menopause. 3 bulan hijrah. Iddah dia 3 bulan. Bulan hijrah lah, bukan bulan Masihi. Perempuan yang masih haid 3 kali suci, dan perempuan pada yang tidak ada haid, yang menopause 3 bulan hijrah. Perempuan yang kematian suami 4 bulan 10 hari. Ataupun kalau dia mengandung sehingga dia melahirkan anak, itu iddah. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, dalam tempoh itu kita tidak boleh pergi minang. Sebab apa tak boleh? Sebab dia dikira isteri. Dia masih isteri kepada suami yang mentalakkan dia, yang menceraikan dia. Dia bukan sudah jadi janda, belum. Ini kita, masyarakat kita tak apa nak faham tak ni. Bagi dia bila cerai itu putus dah, tak. Selagi dalam tempoh iddah, dia belum putus. Dia masih isteri kepada suami yang mentalakkan dia. Dan dia masih ada suami dia masih bertanggungjawab untuk memberikan nafkah zahir kepada dia. Batin tak boleh dalam tempoh itu. Zahir dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Kalau Hanafi, kalau dia bagi nafkah batin, maksud dia bersetubuh, maka dikira rujuk dengan setubuh itu. Syafi'i tak boleh. Kalau dia setubuh, dia ada kafarah dia. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi oleh kerana dia masih isteri, sebab tu dia kena duduk di rumah suami, dia lari. Talak raj'i. Talak raj'i, talak yang boleh dirujuk. Bila diceraikan oleh suami, dia tetap kekal di rumah suami dia. Kekal di rumah suami. Dan dia boleh pakai pakaian yang boleh menjolok mata suami. Pakai pakaian menjolok mata suami. Tak pakai pom, tak apa tu. Suami dia.
Yang tak boleh tubuh ya. Nah, tujuan nak tarik balik perhatian suami dia pada dia untuk rujuk balik dengan dia. Tu tujuan mungkin masa suami dia menceraikan dia sebab dia tak sempat nak layan suami. Sibuk dengan apa itu? Sibuk apa? Instagram. Sibuk dengan Facebook. Sibuk dengan TikTok. Dia TikToker. Suami balik duduk natang tu duduk tangan. Semua duduk tangan. Masa mana pun duduk tangan. Tidur pun duduk tangan. Tidur sambil main tertidur. Duduk tangan juga. Berat. Nah, suami balik makan tak ada, jamuan tidak ada, kuih tak ada. Duduk mana tu? TikToker Lah kali suami tak tahan dia tu. Maka suami pun menceraikan dia. Dalam tempoh iddah dia boleh insaf, mungkin dia akan insaf, dia akan tarik perhatian suami dia semula, dia tinggal benar-benar tu, dia cuba menarik perhatian suami dengan macam-macam dia boleh buat lah di rumah dia. Untuk dalam tempoh tu suami dia rujuk dia semula. Tu tujuan. Maka kita di luar rumah tidak boleh meminang isteri yang baru diceraikan, yang masih dalam iddah, sebab dia memang masih lagi isteri orang. Kalau isteri orang tak boleh kita pinang, maka perempuan yang ditalak yang dalam iddah pun tidak boleh dipinang. Macam tu. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, itu yang pertama lah. Dalam iddah rajai, iddah talak bain tak apa. Ini kita rajai yang boleh rujuk semula. Seorang wanita itu masih lagi dikira sebagai isteri kepada perkahwinan yang sebelumnya. Tetapi orang yang mahu meminang wanita yang kematian suami, tapi kalau suami dia mati, suami dia tak ada dah, tidak ada masalah lah. Yang masih lagi berada dalam keadaan iddah. Bagi iddah al-mutawaffa anha. Iddah perempuan yang kematian suami 4 bulan 10 hari. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kalau dia mengandung tambah sehingga dia melahirkan anak. Baik. Yang tu boleh menzahirkan keinginan hendak berkahwin dengan wanita itu dengan mengucapkan kata-kata sindiran sahaja. Soreh tak boleh. Suami dia baru mati, kita pergi ziarah suami, depan-depan bini dia, aku nak meminang kamu, boleh tak? Jeng-kereng jangan saya. Kena sepak dengan ayah dia. Tahu sepak? S-E-P-A-K. Baca se boleh, se boleh, se pun boleh. Sepak, sepak. Suami baru mati, aku nak meminang kamu, mana boleh. Itu yang pada soreh. Dia boleh sebut secara sindiran saja. Contoh, kamu perempuan baik, perempuan solehah, untunglah siapa jadi suami kamu. Ceng ceng ceng. Jangan say. Itu nama dia sindiran. Saya tengah duk cari bagai isteri ni. Kalau dapat macam ni sonok. Itu nama dia sindiran. Tidak soreh macam tu. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi boleh secara ta'rid ataupun sindiran. Jelas haram. Sebut jelas, saya nak meminang kamu. Saya nak jadikan kamu isteri saya. Dia masih dalam iddah kematian suami, hukum dia haram. Kita kata macam tu. Tapi secara sindiran boleh. Sebab apa? Sebab apa yang tadi tak boleh? Sebab yang tadi suami dia masih hidup dan dia masih menjadi isteri kepada suami dia dalam tempoh iddah. Sebab tu kita tak boleh pinang. Sama ada soreh tak boleh, sindiran pun tak boleh. Yang ni suami dia dah mati. Sebab itu soreh tak boleh lagi. Cuma sindiran saja dibenarkan. Atau membuat isyarat dan tidak boleh sama sekali mengatakan dengan terang-terangan atau menzahirkan perkataan kahwin dan nikah. Satu lagi, perempuan dicerai talak 3. Macam ni juga. Hukum dia sama dengan perempuan yang kematian suami. Boleh kita nak meminang secara ta'rid, secara sindiran. Boleh. Soreh tak boleh juga. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. Sadaqallahul azim. Al-Baqarah 235. Maksudnya, dan tidak ada salahnya bagi kamu tentang apa yang kamu bayangkan. Ini secara sindiran untuk meminang perempuan yang kematian suami dan masih dalam iddah. Untuk sindiran dibolehkan. Baik, selesai yang tu. Begitu juga diharamkan bagi seseorang lelaki untuk meminang wanita yang sudah dipinang oleh seorang muslim yang lain.
Sekiranya sudah diadakan persetujuan dari pihak yang lain, iaitu sudah diterima pinangannya. Dah terima tak boleh. Tapi kalau tak terima lagi, seorang lelaki pergi Mina, seorang perempuan, bapak dia bagi masa berapa hari, Cik Ansip? Berapa hari? 3 hari. Bagi masa 3 hari. Makna dia belum lagi terima. Dia akan bagi jawapan dalam tempoh 3 hari. Makna kalau dia pergi meminang pada hari Ahad, dia akan bagi jawapan selepas 3 hari. Isnin, Selasa, Rabu. Rabu tu dia akan bagi jawapan. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, kita tahu si A itu pergi minang si Minah. Tapi kita tahu juga yang bapak dia bagi tempoh 3 hari. Kita boleh pergi masuk. Sebab belum lagi diterima pinangan yang pertama. Boleh lagi masuk. Dia bagi 3 hari juga hak kita tu. Masuk lagi, dia bagi 3 hari. Masuk dah 40 orang. Lepas tu istikharah lah pula. Cikgu cakap anak dia. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, kena pilih lah pula sebab banyak. Ya Allah, aku macam pisang goreng. Maka masa dia nak pilih apa, dia kena pilih yang paling penting, komitmen dengan agama lah. Kita sebagai bapa ni, yang paling penting pilih komitmen. Lelaki yang datang meminang anak kita itu yang paling penting sekali, komitmen dia, amal dia dengan agama. Itu adalah pilihan nombor 1. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Tak apa, tapi kalau dia terima dah, dia pergi minah hari Ahad tu dah diberi jawapan, dah terima. Kita tak puas hati, kita pi juga meminang. Bila kita pergi minang, pakcik tu tiba-tiba terima hak kita, Cik Nasir. La ilaha illallah, pakcik ni tak jadi juga. Tak ngaji masjid derga ni, pakcik ni. Dia terima dah si A minang tadi. Tiba-tiba si B datang petang ataupun esok, dia terima juga. Sebab apa? Si B bagi lebih sikit. Tadi bincang dah 15,000, si B kata aku 20. Kita tambah 5,000, wai suku. Terima hak B pula dah. Nikah lah. Jadi pilih B menikah A, menanggeng Farah. Hukumnya haram. Nikah sah. Nikah ya syarat dia pula. Ada syarat sah nikah dia, ada rukun sah. Tapi perbuatan dia pinang atas pinangan orang lain, hukum dia haram dan berdosa. Kita tak nak jadi macam tu. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Sebab itu, kita sunat kita orang panggil menghebohkan pertunangan anak kita. Bila orang dah masuk minang, kita hebohkanlah. Bagi orang tahu yang kata anak kita sudah dipinang, jadi hak nak masuk minang dia jadi tak jadi. Jadi tahu dah ada orang minang. Tapi kalau orang datang minang anak kita, kita buat senyap saja. Lepas tu ada orang lain datang minang, dia tak tahu, dia tak berdosa. Yang kata berdosa, dia tahu dah ada orang minang, kemudian dia pergi minang semula. Untuk yang kedua. Jadi tak boleh kan. Hukum dia haram. Sebab apa? Sebab dia boleh mencetuskan dia permusuhan dan pergaduhan itu, yang tak boleh. Al-Islam, al-Muslim, akhul Muslim. Nabi sebut lama. Innamal mu'minuna ikhwatun. Quran sebut lama dah. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Nabi sebut al-Muslim, akhul Muslim. Seorang Muslim merupakan saudara kepada Muslim yang lain. Kalau dia buat benda macam ni, dia akan jadi bergaduh. Dia tidak akan jadi ikhwah, dia akan jadi adawah, dia akan bergaduh. Islam di pada awal dia nak menolak benda-benda macam ni berlaku dalam masyarakat. Masyarakat jadi tak harmoni, Islam tak nak, dia nak perpaduan. Maka dia tolak benda-benda yang boleh membawa kepada permusuhan, dia tolak awal-awal. Sebab tu haram kita meminang perempuan yang sudah dipinang. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Tapi kalau yang meminang hak pertama, dia redha tak apa. Dia pakcik tu dah terima dah. Tapi kita pula nak pergi masuk, kita cakap dengan dia, aku nak masuk pula boleh tak? Dia tak boleh ikut suka hati hang. Dia redha, tak apa, tak ada masalah, tu tidak berdosa. Makna tidak akan berlaku permusuhan lah, sebab dia sudah redha. Redha tidak akan berlaku permusuhan. Kita takut berlaku permusuhan atau pergaduhan tak ada. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati. Ini kerana peminang yang terdahulu sudah mempunyai hak ke atas wanita disebab tak boleh, yang sudah diterima peminangannya, dan haknya mestilah dipelihara demi menjaga perhubungan dan rasa kasih sayang antara manusia
bagi menjauhkan seseorang Muslim itu dari melakukan perkara yang tidak sopan, yang diumpamakan seperti merampas hak orang lain, lantas mencetuskan rasa permusuhan antara satu sama lain. Tetapi jika si peminang yang pertama menarik diri untuk memberi peluang bagi peminang yang kedua itu masuk meminang atas peminangannya, maka dalam keadaan seperti itu tidak ada salah baginya, sebab tidak akan berlaku permusuhan. Bertengok hadis. Imam Muslim meriwayatkan bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, al-mu'min akhul mu'min, fala yahillu lil mu'min an yabta'a ala bai'i akhihi wala yakhtubu ala khitbati akhihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Muslim. Maksudnya seseorang yang beriman itu adalah saudara kepada seseorang yang beriman yang lain. Saudara dalam agama, bukan seibu sebapa orang, tapi dalam agama. Maka tidak halal lah bagi seorang yang beriman itu menawarkan diri untuk membeli apa yang sudah dibeli oleh saudaranya. Bak jual beli, bak nikah sama. Tak boleh. Bak nikah tidak boleh meminang atas pinangan orang lain. Bak jual beli tidak boleh membeli atau menjual atas belian ataupun jualan orang lain. Tak boleh. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Satu barang sudah dijual. Contohlah handphone atau smartphone sudah dijual. Hak second hand lah kita cerita. Tapi dia jual harga yang murah lah. Kita berkenan dengan handphone tu. Nah, kalau hak baru banyak ni, second hand tu kita minat. Dia baru lagi walaupun dia second hand. Toki dah jual, orang dah beli. Duk nak bayar duit lah, nak beli tu. Kita pergi mencelah Toki, berapa you jual dengan dia. Toki kata ni 850 contohlah second hand. Nah, tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian, dah setuju saja dia. Kita pergi mencelah. Begini Toki, saya minat dengan handphone ni, saya tawarkan 1,000. Cik Nasir, Toki, Cik Nasir pilih mana? 85 ke 1,000? 1,000 memang bodoh. Kalau 850 bodoh. 1,000 pun bodoh. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, tak boleh. Kita tidak boleh pergi mencelah atas belian orang lain. Hukum dia haram. Nah, haram perbuatan macam. Sebab apa? Akan menimbulkan tidak puas hati. Orang hak tamu nak beli dengan harga 850 tadi, kita pergi tawar 1,000, dia tak mampu dah itu. Maka dia Toki akan jual dengan kita. Tak boleh. Nah, ataupun tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, Toki lain nak jual satu handphone pada orang lain. Kita contoh handphone lah mudah. Okey, satu Toki nak jual handphone pada seorang pembeli. Toki sebelah kita, Toki sebelah ni, dia Toki sebelah ni. Kita nampak dia nak jual, kita pun pergi mencelah hak kita. Nah, nak jual kita, dia nak beli yang dia apa? Handphone yang sama, jenis yang sama. Nah, dia kata ini nak jual 1,200. Tak apa, saya tawarkan handphone yang sama dengan harga 1,000. Boleh tak? Boleh tak? Tak boleh. Dua-dua tu tak boleh. Nah, dua-dua tu tidak boleh dilakukan. Hukum dia adalah haram sebab dia akan mencetuskan permusuhan. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, di kedai tu gaduh. Banyak duk berlaku di kedai tu dia gaduh. Sebab apa? Dia macam tu lah. Faham tak? Islam daripada awal larang. Sama juga dengan wala yahtubu ala khitbati akhi, dia tidak boleh dipinang wanita yang sudah meminang wanita yang sudah dipinang oleh saudaranya. Imam Bukhari pula meriwayatkan daripada Rasulullah SAW. Tadi Imam Muslim, sabda Nabi, la yakhtubur rajulu ala khitbati akhihi hatta yatrukal khatibu qablah aw ya'zana lahul khatib. Maksudnya tidak boleh seseorang lelaki meminang atas peminangan saudaranya sehingga peminang yang sebelumnya membatalkan peminangannya atau membenarkannya untuk dipinangnya. Macam tu. Hak tu boleh. Nah, baik, selesai. Jadi tidak boleh meminang perempuan dalam iddah raja'i, tidak boleh meminang perempuan yang dalam iddah kematian suami. Nah, kecuali kematian suami boleh secara ta'rid, secara sindiran saja. Dan kita tidak boleh meminang di atas pinangan orang lain. Ini baru tiga. Perempuan yang tak boleh kita pinang
Dia sebut baru 3. Kita akan masuk lagi. Baik, masuk tajuk lain pula. Masih berkaitan anak dara diminta izinnya dan tidak dipaksa. Baik, anak dara artinya perempuan yang belum berkahwin. Nah, perempuan yang belum berkahwin. Berapa umur dia tak kira. Anak dara. Cuma Melayu ni bila dia umur dia meningkat, dia tambahlah sikit. Anak dara lanjut usia. Panggil apa you? Andalusia. Marah geng-geng travel umrah. Andalusia. Andalusia. Nah, tambah sikit. Tapi dia dikira anak dara sebab dia belum berkahwin. Ataupun seorang perempuan yang sudah berkahwin tetapi belum disetubuhi oleh suami, kemudian suami dia menceraikan dia. Itu juga status dia anak dara dalam agama. Nah, dia tidak janda. Status dia anak dara. Yang janda ni nikah disetubuhi walaupun sekali oleh suami dia, maka suami dia menceraikan dia, maka dikira janda. Itu status anak dara. Sama ada yang perempuan yang belum berkahwin ataupun yang sudah berkahwin tapi belum disetubuhi oleh suami dan diceraikan. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Baik, seorang gadis anak dara ni yang masih perawan mempunyai hak diri yang pertama dalam soal perkahwinannya sebab dia nak nikah. Nah, dia lah yang ada hak atas diri dia. Bapa atau walinya, bapa pemwali, wali lain contoh abang dia, adik lelaki dia, pak nakan dia, sepupu dia, tok wan dia, tu lain daripada bapa. Semua tu wali lah, tuan-tuan. Tidak boleh mengabaikan pendapatnya atau melalaikan soal kerelaan dirinya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "As-sayyibu ahaqqu binafsiha min waliyiha wal bikru tusta'zanu fi nafsiha wa iznuha sumatuha atau kama qala sallallahu alaihi wasallam." Maksudnya, seorang janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Kalau janda memang kena tanya, wajib ditanya, dia setuju atau tidak. Kalau dia kata setuju, boleh wali dia nikahkan dia. Kalau dia kata tak setuju, memang tidak boleh nikahkan. Dia berhak atas diri dia. Nah, itu janda. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Dan si perawan, anak gadis, anak dara, diminta keizinan tentang dirinya dalam soal perkahwinan. Dan keizinannya itu ialah diamnya, tidak membantah. Sebab anak dara dia malu. Anak dara sifat dia malu. Kalau bukan tak malu, tu bukan anak dara, tu anak dara. Nah, dia perempuan ni mesti ada sifat itu. Sifat malu. Dia janda, dia kurang malu sikit sebab dia sudah ada pengalaman nikah. Dia sudah ada pengalaman nikah anak 6. Tu, Cik Nasir. Janda mesti anak 6. Tu. Ada lagu dia, janda anak 6. Jadi pengalaman dia lama tu, 6 orang tu bukan 6 tahun tu. Mungkin 10 tahun, mungkin 11 tahun, mungkin 12 tahun pengalaman dia. Jadi kalau suami dia mati ataupun diceraikan oleh suami dia, kita nak masuk minang dia tu. Kena dia sendiri, wali tak boleh campur tangan, dia tu sendiri, setuju ke tak? Nah, tu dia lain. Tapi anak dara ni tak nikah lagi. Dia tidak ada pengalaman, maka dia biasanya malu lah. Nah, biasanya malu. Bila pak dia ni nak tanya ni, nak nikah, ayah nak nikahkan kamu dengan Tok Imam nak? Bukan Tok Imam sini. Tok Imam umur 25 lah. Ingat tak ada? Imam yang umur 35. Panggil Tok lah. Patut pakai Abang Imam. Saya imam muda-muda, saya panggil Abang Imam. Panggil Tok Imam kesian dia. Tok Imam 60 kata. Hak 30-40 kita panggil Abang Imam. Gitu. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Maksud itulah, nak ada ayah nak nikahkan kamu dengan Tok Imam. Maksud dia muda, 25-30. Tak nikah lagi. Dia mesti malunya biasanya lah. Dia mesti malu, dia senyap. Maka dikira setuju lah. Kalau diam ni, maka dikira setuju. Kalau dia tak malu sikit, no. Kita pula malu. Malu kau orang. Masa kita tanya orang lain pun tak. Dia kata, no. Oh, sudah. Ingat kau buat rekod. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati gitu. Jadi tak sama lah antara janda dengan perawan dengan anak gadis.
tidak sama. Dia kena minta, yang ni janda kena minta izin. Kena, dia punya ada hak atas diri dia. Jadi anak dara dia, kita dalam mazhab Syafi'i sunat minta izin. Dalam mazhab Syafi'i sunat minta izin. Kalau dia punya wali dia bapak ataupun datuk, tok wan, nama dia wali mujbir, dia boleh nikahkan secara paksa aja. Dalam mazhab Syafi'i. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi agak orang panggil tak apa nak sesuai. Sebab tu Profesor Dr. Ishaq Al-Qaradawi dalam kitab dia satu lagi, kitab Fatwa Mu'asarah, dia macam sedikit mengkritik tentang wali mujbir dalam mazhab Syafi'i yang boleh mengahwinkan anak dara ataupun cucu dia dengan paksa. Sebab apa? Sebab dia ada hadis, nanti dia akan bawa. Hadis tu dia akan bawa. Hadis seorang perempuan pergi jumpa Nabi, mengadu dengan Nabi yang bapak dia mengahwinkan dia, tapi dia tak suka dengan lelaki itu. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, tapi ada syarat juga. Walaupun dalam mazhab Syafi'i, dia hak bapak dan datuk ni, tok wan ni, dia boleh mengahwinkan anak ataupun cucu dengan paksa tanpa minta izin, tapi ada syarat. Syarat dia kufu. Syarat dia kufu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, kufu tu macam mana? Kufu ni artinya kalau anak ataupun cucu dia tu ada kerja, contoh, maka lelaki hak dia nak paksa menikah pun ada kerja kok. Dia tidak boleh memaksa seorang perempuan yang anak dia ataupun cucu dia yang sudah ada pekerjaan, ada pendapatan, berkahwin dengan seorang tak ada kerja. Tak boleh. Walaupun dia boleh paksa, tapi dia ada syarat. Dalam mazhab Syafi'i ada syarat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, kena kufu. Kena kufu. Banyak lagi lah kufu ni, tuan-tuan. Di segi agama dan kesolehan kufu. Jadi kita akan bahas pada hadis yang sebelah tadi. Kita tengok ni dulu. Baik, suatu peristiwa ni, seorang gadis datang kepada Nabi SAW lalu memberitahu baginda SAW bahawa bapanya telah mengahwinkannya dengan sepupunya, sedangkan dia tidak mempersetujui dan kurang senang terhadap sikap bapanya. Kemudian Nabi SAW menyerahkan perkara tersebut kepada wanita itu sendiri. Ketika itulah dia berkata kepada Nabi SAW, sebenarnya saya telah bersetuju dengan apa yang telah dilakukan oleh bapaku, tetapi saya ingin memberitahu kaum wanita yang lain, sesungguhnya perkahwinan ini tidak boleh diputuskan oleh bapa semata-mata. Seorang bapa tidak boleh melewatkan. Okey. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, di sinilah Profesor Dr. Ishaq Al-Qaradawi macam dia mengkritik pendapat mazhab Syafi'i dalam masalah memaksa ni. Dia sebut dalam kitab Fatwa Mu'asarah, kalaulah Imam Syafi'i masih hidup di zaman ini, berkemungkinan Imam Syafi'i akan menukar fatwanya, seperti mana dia banyak menukar fatwa dia. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, dulu Imam Syafi'i suka tukar fatwa. Masa di Iraq dia fatwa lain, dia pergi Mesir dia fatwa lain. Dia ada kaul qadim, kaul jadid. Betul Al-Qaradawi sebut, kalaulah Imam Syafi'i masih hidup di zaman ini, zaman Allah bukan macam zaman dulu. Jadi perempuan ni dia lebih luas, pengetahuan dia lebih, status dia lebih luas. Jadi dia akan pilih apa lelaki yang dia nak. Dia tak nak pak dia paksa dia tak nak tok wan dia paksa dia. Kata Qaradawi, kalau Syafi'i masih hidup di zaman ini sampai hari ini, dia mungkin akan menukar fatwa kepada tidak boleh memaksa. Macam tu. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Selesai. Jadi Rasulullah SAW bersabda, seorang bapa tidak boleh melewatkan perkahwinan anak gadisnya jika sekiranya sudah dipinang oleh orang yang kufu ni sepadan sesuai dan mempunyai agama serta budi luhur yang baik. Jadi kita sebagai bapa ada anak, bila sudah dipinang oleh orang lain dan sekupu, maka kita tak boleh tolak. Nabi tak lagi. Sebab kalau kita tolak, dia akan jadi benda kita tak inginilah. Benda tak elok. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati. Lepas tu nak salahkan anak pula, kau telah mencanteng arang ke mukaku. Nak marah anak pula. Dulu ada orang Minang, elok-elok dia tolak. Lepas tu jadilah benda tak elok, berzina dan sebagainya. Lepas tu dia marah anak dia. Hak tu kita nak elok.
Tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Nah, baik. Berpandukan hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salasun la yu'akhkharna as-salatu iza atat wal janazatu iza hadarat wal ayyimu iza wujidat laha kuf'an atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya 3 perkara yang tidak boleh dilewat-lewatkan. Nah, tidak boleh dilewat-lewatkan, dia kena segera. Sunat, ada yang sunat segera, ada yang apa dia yang haram dilewatkan. Iaitu solat apabila sudah masuk waktunya. Masuk tu nak berhenti lah. Kena berhenti lah sebab masuk waktu. Tidak. Nah, bukan semua solat. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, Nabi sebut as-salatu ala waktiha ataupun as-salatu li awwali waktiha. Bila ditanya oleh seorang sahabat amalan-amalan yang afdal, dia antara Nabi sebut solat di awal waktu. Tetapi macam solat isyak dia lain. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, ada hadis Nabi sebut, laula an asyqa ala ummati la amartuhum an tuakhiru as-salat al-isya al-akhirah ila sulusil lail. Kalau tidak menjadi keberatan ke atas umat aku nak suruh mereka melewatkan solat isyak hingga ke 1/3 malam. 1/3 malam, kalau hari ini masuk 7:30 maghrib lebih kurang 7:32, lebih kurang pukul 11 lebih. Jadi malam ni insya-Allah isyak pukul 11. Jeng kerana hampa tunggu aku balik. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati. Jadi benar ni ulama dah bincang. Maka ulama bagi pandangan jika sekiranya waktu isyak ada kuliah, ada ceramah, maka tidak jadi masalah untuk dilewatkan solat itu sehingga ke 1/3 malam. Ataupun dengan tujuan untuk menunggu jamaah, nak bagi lagi ramai, maka diharuskan kita melewatkan solat isyak. Sebab Nabi dah bagi guideline, kalau boleh buat sampai 1/3 malam. Ini nama dia waktu ikhtiar. Dia ada waktu harus, dia ada waktu makruh. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati. Baik. Jadi dia kena perbincangan lain tu. Saya sebut tak siap. Sebab dah bunyi elok. Dia sebut. Sebab kita dalam kuliah, harus kita memanjangkan kuliah sampai 1/3 malam pun tak ada masalah. Tapi aku yang masalah. Wal janazatu iza hadara. Dan jenazah apabila telah selesai penyempurnaannya, dah meninggal, kemudian mandi, kemudian kafan, kemudian pada disolatkan, kebumilah. Segerakan ke pengebumian jenazah. Sebab kalau dia orang baik, dia nak segera dapat nikmat dalam kubur. Dia mati pukul 11 malam. Elok sebelum zuhur kita selesai dah. Hak mati malam ni boleh nak tanam nak bumi malam, tapi makruh. Elok tunggu sampai siang. Dan jangan melebihi waktu zuhur. Jadi sebelum zuhur tu selesai. Pukul 10 ke, pukul 11. Jangan lepas zuhur. Dah dia mati malam. Kalau dia mati lepas subuh tu boleh gagah bila lepas asar. Nah, kalau boleh sebelum asar. Sebab lepas asar ni ada masalah sikit. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Tapi tak boleh nak ejah dah. Dengan tukang mandi payah, nak cari payah. Jadi terlewat sampai lepas asar. Tak apalah. Tapi kalau tukang mandi, ada tukang kafan orang yang sama, kita boleh sebelum asar, tiba-tiba nak lewatkan lepas asar, jadi masalah. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi jenazah cepat. Kalau dia orang baik, dia kalau kita lambatkan dia lambat dapat nikmat kubur. Dan kalau dia orang jahat, jadi bumi tak sanggup dah nak tanggung dia. Dia kena masuk cepat-cepat dalam perut dia. Dia tak sanggup nak tanggung atas belakang dia. Itu orang jahat. Nah, jadi sebab tu kena segerakan jenazah tu dikebumikan. Yang jauh-jauh tak payah ditunggu lah. Nah, yang kena naik flight tak payah ditunggu. Yang dekat-dekat kita tunggu. Yang jauh-jauh tak payah ditunggu, kita kebumikan saja. Nah, segerakan pengebumian jenazah. Sebab tu bila kita pergi jauh, saya main dengan mak itu. Mak saya jauh ni, Johor Bahru. Paling jauh. Kita Kedah dengan Johor, paling jauh, Johor Bahru tu. Ni kalau mak mati tak sempat ni. Nak balik ni. Mak kata, tak payah balik lah. Mak saya kata kat saya, tak payah balik lah. Sarawak tu. Kan boleh beli dia tiket bas, flight. Kalau mak mati mengejut, mak kata tak payah balik lah. Tak payah balik tu ada 2 makna je nasi. Nah, yang pertama memang dia tak pergi balik sebab buang duit dia kata balik. Solat gaib sudah. Yang kedua,
Yang kedua dia kata apa? Balik terus nah. Duk buat Sarawak balik duk Kedah nah. Aduh, maksud dia ada dua maksud yang tersirat. Nah. Dia nak mana satu kita tak tahu. Baik, tuan-tuan, muslimat, lepas mak saya kata macam tu, saya terus balik. Saya minta dapat terus dengan izin Allah. Nah. Bukan minta. Tak ada minta kita dapat dah. Macam tu. Hak member lain tak dapat. Takat duduk setahun dua tak dapat. Saya 11 tahun. Tuan-tuan, muslimat yang dia sekalian. Tapi dah mak kata macam tu, hak terakhir saya balik, dia makin tenat, makin tua. Dia kata tak payah baliklah kalau mak mati, saya faham mungkin dia suruh saya balik lah. Nah, dan urusan Allah, mudahkan urusan saya, boleh balik dengan segera. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi macam tu. Kita nak masuk pada tajuk kita. Dan seorang gadis apabila telah menemui jodohnya yang sepadan, maka segerakan. Syarat dia kufu. Kufu yang pertama dari segi agama dan kesolehan. Anak kita ni jaga agama elok. Dengan pakai tudung pun elok, tutup aurat elok, dengan solat pun dia jaga, dengan puasa pun dia jaga, dengan dia jaga agama. Tiba-tiba kita kahwinkan dia dengan lelaki yang tak solat. Oh, sudah. Kahwinkan anak kita yang elok agama ni dengan seorang lelaki yang tak solat, yang kaki ketum. Bapak jenis apa kita? Tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian, dengan suapan menantu kita bagi mahar, bagi 20-30 ribu, kita dah terbeliak mata, sanggup kahwinkan anak kita dengan lelaki yang kita tahu dia masjid pun tak nak pergi, Jumaat pun tak nak pergi. Tak payah jadi bapak lah kalau macam tu. Cik Nasir no? Tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian, kita kena kufukan dia. Yang soleh dengan soleh, dia tidak sama. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Surah apa Cik Nasir? As-Sajdah. La yastawi. Afaman kana mu'minan, adakah orang-orang beriman itu kaman kana fasiqa, seperti orang fasik. Adakah orang beriman yang taat kepada Allah seperti orang yang fasik yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah tanya, dia jawab, la yastawi, tidak sama. Nah, jadi hak ni kufu yang paling kita kena jaga. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian. Kemudian dari segi pekerjaan sebut dah tadi. Kalau anak kita ada pekerjaan, tiba-tiba kita kahwinkan dia dengan suami hak tak ada kerja, lah kali dia kiki habis duit bini anak itu. Jadi dia tak ada kerja, bini kerja besar gaji. Oh, sedap dia tu jangan sih. Nak pula buat bini nombor 2 lagi seronok. Tu lah. Orang menikah lebih ni, menikah bini hak ada kerja. Bini hak ada pendapatan, boleh dia menikah sebab dia dah janji lah makan sendiri-sendiri. Sedap ah. Cuba menikah tak ada kerja, boleh nak sarah 4 orang. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian, tidak gentleman nah. Menikah tak ada kerja semua. Oh, gentleman betul jangan say. Ni hak ni profesor. Hak ni doktor perubatan, sedap itu. Cuma rezeki dia, bukan semua orang boleh nikah, rezeki dia. Baik, tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian. Nah, di segi pekerjaan. Dan dia tidak cacat. Tak boleh anak kita elok nikah dengan orang buta, tak boleh. Anak kita elok nikah orang bisu, mempekak. No. Itu tidak kufu. Nah, tidak kufu. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian, tidak cacat, tidak gila dan sebagainya lah. Tapi dia bukan syarat sah nikah. Kalau seorang perempuan solehah berkahwin dengan seorang lelaki yang fasik, dia tak sah. Dia bukan syarat kufu, ini bukan syarat sah nikah. Tapi dia satu benda yang perlu diperhatikan untuk kesejahteraan anak kita di masa depan. Itu saja. Kalau kita sebagai wali, sebagai bapa dan anak kita bersetuju, dia setuju, dia ada kerja, dia setuju nak nikah dengan lelaki yang tak ada kerja atas persetujuan dia, nah, maka kita boleh gugurkan saja syarat kufu. Tak ada masalah. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian, sebab itulah kalau hak kahwin macam ni tak ada masalah. Kalau kahwin hak paksa tadi tu, bapa nak paksa anak dia menikah dan Tok Wan nak paksa cucu dia menikah, maka dia kena lihat pada kufu ni. Nah, dia tidak boleh. Kalau hak menikah biasa, hak anak ataupun cucu dia setuju walaupun tidak kufu, tak ada masalah. Tapi hak kita nak paksa, belum pasti dia setuju. Nah, macam tu. Baik, tuan-tuan muslimat yang dirahmati lagi seronok,
Ibu paksa anak kahwin. Kahwin dengan siapa? Kasim Selamat. Ahli music. Pantang nenek moyang aku. Ahli music. Siapa dia kata? Mak Dara. Sogem. Mana boleh, dia bukan wali. Ibu jangan duk belagak lah, dia bukan wali. Yang boleh paksa ni wali. Wali apa? Wali mujbir. Wali bukan mujbir, tak boleh. Wali mujbir dua aja, bapa dengan tok wan. Wali abang tak boleh paksa adik dia menikah. Wali adik tak boleh paksa kak dia menikah. Wali pak nakang tak boleh paksa anak nakang dia menikah. Wali sepupu tak boleh paksa sepupu dia menikah. Wali dua tu ya, mujbir dua tu ya. Tiba-tiba mak paksa, cikgu, jeng-greng. Nah, mana boleh mak paksa anak nikah, dia bukan wali. Baik, tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Iza atakum man tardawna dinahu wa khuluqah fazawwijuh, illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Maka Nabi tak lagi tu. Maksudnya, apabila datangnya pinangan orang yang kamu sukakan agama dan tingkah laku yang kufur yang ada padanya, maka hendaklah kamu kahwinkannya. Jika kamu tidak laksanakan perkahwinan itu, dia akan berlaku fitnah di muka bumi dan kerosakan yang besar. Akan berlaku perzinaan dan macam-macam lagi. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Oleh kerana itu, bila ada yang datang yang kufur, kahwinkan segera, jangan dilewat-lewatkan. Baik, pukul 8.50 kita nak berhenti ya. Nanti kita akan masuk wanita yang diharamkan berkahwin dengannya. Ini lagi panjang perbincangan. Baik, jadi sekadar itu dulu. Kalau ada soalan malam ni. Jenazah dah ada dalam masjid, yang mana lebih afdal? Tahlil dulu atau solat jenazah? Pohon pencerahan. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jenazah mai dah. Jadi macam mana? Kita nak tahlil dulu ke, nak solat isyak dulu ke, nak ngaji dulu ke ni? Ataupun nak selesaikan solat jenazah tu dulu. Baik. Berpandukan hadis tadi, 3 perkara perlu disegerakan. Salah satunya ialah jenazah tu perlu segerakan pengkebumiannya. Maka apabila dia sudah datang dan dia nak solat di masjid, sebab sebelah masjid itulah perkuburan dia. Jadi bila jenazah sudah datang, maka dahulukan solat jenazah atas apa-apa pun yang kita tengah buat. Sama ada solat sunat ke. Contoh, kita baru habis isyak, tiba-tiba jenazah datang. Jangan solat sunat ba'diyah isyak lagi. Solat jenazah tu dulu. Selesai solat jenazah baru kita solat sunat. Dahulukan dia daripada solat sunat. Dahulukan solat jenazah daripada solat sunat. Sunat apa-apalah. Dahulukan solat jenazah daripada solat fardu sekalipun. Dia datang dah. Dia datang dah. Maghrib contoh. Jadi kita tak solat maghrib lagi, jenazah sampai dah. Solat jenazah dulu. Habis solat jenazah barulah kita tunaikan solat maghrib. Sama dengan isyak ni, dia datang. Maka jangan solat isyak lagi. Solat jenazah tu dulu. Lepas tu kita solat isyak. Hak nak kebumikan dia, lepas kita solat, mereka angkat di kubur. Mereka uruskan, mereka boleh solat isyak lewat 1/3 malam kan, Nabi sebut pukul 11. Mereka pergi ya, kan kita kubur dah gali, mereka pergi selesai, turunkan jenazah, talqin dan sebagainya. Mereka urus, hak lain solat isyak. Solat kita ini bila jenazah datang, solat kita solat isyak dulu. Lepas tu baru solat jenazah. Tak tahu lah, Imam Nawawi sebut itu dalam kitab Syarah Mahadzab Majmu'. Dahulukan solat jenazah atas apa-apa pun aktiviti kita yang ada di masjid. Walaupun solat fardu sekalipun, maka dahulukan solat jenazah. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati saya macam tu. Saya tengok orang yang beli kereta baru, macam-macam dibuatnya. Yang tepung tawar, yang siram air bacaan Yasin. Tolong Ustaz terangkan cara yang Islam bagi buat. Oh, tepung tawar kereta, Cik Nasir. Jadi benar-benar macam ni tidak ada dalam agama. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian.
Kalau kita buat dengan tujuan benda itulah yang boleh menjaga, tepung tawar tadilah yang boleh menjaga kereta kita daripada aksiden, daripada dicuri orang. Siraman air bacaan Yasin tadilah yang boleh menjaga kereta kita daripada aksiden, daripada dicuri dan sebagainya. Maka benda ni tak boleh. Benda tu masuk macam tangkal yang diharamkan. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, kalau kita buat bukan kerana itu, sebagai ikhtiar, tepung tawar dan juga siram baca Yasin, dia mungkin pergi pada sekurang-kurang makruh. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi kita nak buat macam mana? Kita beli kereta, kita start kereta, kita jalan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursaha. Jalan. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, tidak ada upacara khusus untuk itu. Dapat anak kita lah, dapat anak dia ada amalan-amalan untuk kita sambut anak tadi. Kita nak nikah pun ada amalan-amalan sunat dan sebagainya lah. Yang ni tak ada. Bismillah. Jalan. Bagaimana anak dara yang kahwin pitai tanpa pengetahuan bapa dan keluarga dia, tanpa masuk meminang atau tanya pada bapa terlebih dahulu, apa hukumnya? Baik, kalau tanya dari segi fiqh, tak ada masalah. Dia janji bila dia nak nikah, wali dia tak tahu, wali dia tak setuju, dia 2 marhalah boleh nikah dah. 90 km ke atas meninggalkan walinya, maka dia boleh menggunakan wali hakim di tempat tersebut lah. Kalau dia pergi ke Thailand, dia kena guna wali hakim di Thailand yang diiktiraf oleh kerajaan Thailand. Dari segi fiqh sah lah, tuan-tuan. Dari segi perundangan kita ada masalah. Dari segi perundangan di negeri Kedah di Malaysia kita ada masalah. Kita nak kena daftar tu. Nanti kita daftar, kita kena denda dan sebagainya. Kalau kita buat senyap, lagi bahaya. Status perkahwinan kita tak dicatat, tak didaftarkan. Nanti apa-apa berlaku, siapa nak tanggung? Pernah seorang perempuan telefon daripada Langkawi. Dia nak tanya masalah dia berkahwin dengan seorang lelaki yang sudah ada isteri lah. Mana dia tu nombor 2. Berkahwin di Thailand. Sebenarnya dapat nombor saya daripada mana? Dia kata daripada jemaah Masjid Derga. Tak tahu siapa bagi pun, tak tahu. Dia duduk Langkawi. Tapi dia orang sini asalnya dulu. Jadi suami dia lah ni, suami dia lah ni nikah di Thailand. Pak dia tak tahu, ayah dan mak dia tak tahu, dan juga pak mentua, mak mentua pun tak tahu. Mereka menikah senyap-senyap di Thailand. Masalah lah, dia kata suami dia tak balik rumah langsung lah, dan tak bagi nafkah zahir dan tak bagi nafkah batin. Macam mana nak buat? Ni masalah. Ni tak jadi tak apa, jadi macam ni. Aku nak selamatkan diri aku. Saya kata ni dulu duduk mana? Dia kata saya jemaah Korea Tanjung Mudahara. Oh siap. Saya kata gini, ni saya bagi nombor telefon Imam Tanjung Mudahara, telefon dia. Saya dah cakap untuk Imam tadi, sebab kan Korea Tanjung Mudahara dekat dengan dia. Saya bagi nombor, dia telefon. Lepas 10 minit telefon balik. Dia kata tu Imam tu marah saya. Tu Imam tu kata kat saya, dulu masa nak nikah tak tanya aku. Lepas hang kena baru tanya aku. Dia telefon balik, saya kata pada engkau. Pakat pelepas belakang. Tuan-tuan, tapi dah nak macam mana? Sebelum nikah tak tanya, dah nikah jadi macam ni barulah. Jadi untuk perempuan-perempuan yang ada keinginan untuk nikah, jangan meninggalkan wali dia. Di segi fiqh sah, tapi di segi akhlak tidak elok. Membelakangkan ibu bapa yang melahirkan kita, yang menjaga kita, satu akhlak yang sangat buruk. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati. Oleh kerana itu, janganlah membelakangkan ibu bapa kita. Kalau kita pergi menikah juga, nanti jadi tak elok dengan kita. Nanti kalau lelaki itu tinggalkan kita nak pergi mengadu di mana? Nak mengadu di Jabatan Agama. Mereka tidak ada rekod kita menikah. Kalau suami itu mati, contoh, kita pun nak dapatkan harta pusaka dia. Mana bukti yang kita menikah dengan dia? Memang kita tak boleh dapat. Banyak masalah. Bila dapat anak, nak binkan anak kita, nak report anak kita, nak macam-macam masalah. Jadi berkahwinlah dengan cara yang betul. Cara yang betul, mudah-mudahan kita selamat. Dunia kita pun elok, akhirat kita pun elok.
Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekolah takat tu pada malam ini. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruman ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.